This call is now being recorded. Okay, so number 3A ni tak perlu tunjuk ya? Perlu tak? Perlu ke tak perlu? Tak payah pun tak apa cikgu. Tak ya? Okay, 3B. Yang 3B. Okay, 3B lah. Number 3B. Okay, dia kata fx, dia bagi function fx lah. So, ingat saya pesan use equal sign. Okay, so 7, actually this one lagi satu dalam topik ni, bila you jumpa x power of half, kan, x power of half, you faham lah benda tu sebenarnya adalah 7 sec x. Dia square root lah. Okay, so 7 sec x minus 9, minus sec 9x. Sec 9x, okay. And then dia cakap F5, okay, given this, such that x is positive, F5 equals k sec 20, k is a constant, determine the value of k. So lagi satu benda dia bagi ni, F5 is k sec 20. So kalau kita tengok kat situ dia 3 markah. Bermakna kamu tengok skill dalam topik function, saya dah kata dah benda dalam dia masuk dan masuk. Okay, so maknanya 5 tu kena masuk dalam function f. Okay, so now x right now, okay, x right now is 5. So x ni kena ganti dengan apa? Dengan 5. Okay, alright, so kita pun carilah f5. Bila you cari f5, you akan dapat markah. Okay, so x right now is 5. So x tu ganti dengan 5. Okay, f5 is 7 sec 5 minus sec 9, 5. Okay, this one kalau kita simplify, kita akan dapat 7 sec 5 minus sec 9, okay, is 3. 5 tu dia tak boleh simplify. So dia jadi macam ni. Okay, 7 and then ini similar sec. Kan belakang ni sama. Dia sama macam 7A minus 3A. Dia sama je sebenarnya. Cuma bezanya minus 3A. So sebenarnya yang cuma dalam chapter ni punggung tu dalam bentuk sec, which is sec 5. So dia adalah similar sec. So 7 minus 3, 4. Okay, 4 sec 5. Okay. So F5 you dapat ini. Tapi based on information given dia bagi ni. F5 dia bagi ini kan. K sec 20. Sekejap, tebal sangat. Okay, K sec 20. So cuba you tengok beza dia dekat sini. Okay, yang ni sec 5, ini sec 20. So dia bukan similar sec. You kena pecahkan bagi jadi dia sama. So kita faham 20 itu, okay, 20 kita boleh, dia macam ni cara otak kita berfikir bila jumpa sec ni. You kena fikir 20 tu, okay, hasil darab apa dengan apa dan di mana salah satu nombor tu adalah perfect square. Perfect square tu apa? Perfect square tu 1, 4, 9, 25, 36. Ini perfect square kan? So 1 is actually 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square, 25 is 5 square, 36 is 6 square. So ini kita panggil perfect square kan, ini nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni. Okay, jadi kita boleh nampak kat sini 20 tu sebenarnya adalah 20 is actually, okay, 20 is actually 4. 4 times 5. Okay, alright. Okay, so 4 times 5. So bila dia 4 times 5, kita boleh tulis macam ni lah. Okay, so 20 is 4 times 5, which is actually sec 4 is 2.
Okay, sub 4 is 2. 2 sub 5. So ini dia sebenarnya ada times lah kat situ. Okay, so dia sebenarnya adalah cara penulisan yang cantik macam ni lah. 2K sub 5. So F5 daripada situ kita pecah dia daripada sini jadi ni. Okay. Okay, dan cara penulisan yang cantik adalah beginilah. Daripada sini kamu terus tulis macam ni. Okay. Okay, so then only kita compare balik. Kita compare balik dengan yang kita dapat tadi, this one, right? Kita dapat F5. Okay, F5 is 4 sub 5. Okay, you dah boleh nampak dah. Punggung dia dah sama. Barulah kita boleh apa? Boleh compare. So 2K equals to 4. That's why K is 2. Jawapan dia K is 2. Boleh? Faham tak? Faham, teacher. Faham cikgu. Okay, jadi kenapa tak boleh buat yang masalah di mana? The first step can do, second step cannot do. Dia macam ni tau. Cert ni bila jumpa kamu tengok punggung dia. Kalau tak sama, dia maknanya dia nak buat proses comparison lah. Apa yang dia bagi tu dalam bentuk K cert 20. Right. But then kita dapat in the form of cert 5. So kita faham 20 and 5, 20 tu kita boleh pecahkan dia. So kita pecahkan 20 tu, make it in the form of cert 5. Which is actually 20 is 4 times 5. So kita akan dapat in the form of cert 5, kita dapat 2K cert 5. Kita dapat ni tadi kan. So kita compare dan kita dapat jawapan. Boleh? Boleh? Ini apa tadi? Negeri apa tak? Apa tadi ya? Boleh, teacher. Sarawak. Sarawak. Sekejap nak tulis kat sini sekejap. Sebab nak screenshot. Sarawak. Apa tadi? Sarawak apa? Set 3 paper 1. Set 3 paper 1. Screenshot sekejap. Okay. Next. Kesah tanya. Apa lagi satu? Putrajaya. Set 1 paper 2. Question 1B. Putrajaya tu page berapa? Putrajaya yang mana? Ni ya. Putrajaya. Set 1 paper 2 kan Kesah, betul ke yang tu ke? Yeah. Is it Kesah? Hello. Kesah. Kesah ada tak tu? Ke Kesah dah terkeluar? Ada tu Kesah? Oh, Kesah tulis apa? Line dia kot teacher sebab dia dah terleft. Line dia yang tanya. Kamu yang lain ni okey tak? Tahu tak nak buat? Yang ni. Cikgu yang lukis graf tu. Okey, tak apalah, saya daripada awal . Okey, so macam ini function. Okey, dia 2 markah. Cuba tengok markah dia 2. Bila dia 2 markah maknanya tak ada markah untuk jalan kerja sebab dia suruh cari inverse F, inverse G. Okey, bila dia tak ada markah jalan kerja, ada yang teknik yang boleh pakai teknik yang saya bagi itulah. Okey, kalau kamu nak senangkan kamu buat macam ni. Sebelah ni susun dalam yang ada X ni susun sebelah sini. Okey, so dia jadi yang ni 3X. So sebenarnya kita susun tu dia ada atas bawah lah. Sepatutnya kan dia dalam bentuk macam ni. AX plus B over CX plus D. Kan dia ada atas bawah. Maknanya yang ni dia over 1 lah ni. Dia sebenarnya function tu over 1. Dia sebenarnya macam tu 0x plus 1 lah. Maknanya X dia tak ada. Di sebelah bawah ni dia sebenarnya 1 lah.
0x plus 1 is actually 0x plus 1 lah. Okay. So yang atas tu dia negative 2. Ni yang asal, function asal ni. Bila dia inverse, okay, bila buat inverse, okay, sama macam you belajar matrices. Matrices ada inverse matrix kan? Betul tak? Ada Yes, inverse teacher. matrix. Yes, teacher. Dia ada inverse matrix kan? Okay. So dia bila inverse matrix bermakna yang you tukar tu, ni X ni dia masih ada kat situ macam biasa. You cuma tukar nombor 1 dekat sini, ni kan 1, dia pergi sini. Ni 3, sekejap guna warna lain. 3, dia pergi sini. So dia tukar tempat lah. Maksud saya tu tukar tempat. Change dia punya position je. So sini 1 tu sebenarnya tak payah tulis. Tapi sebab saya nak tunjuk macam mana dia jadi, so saya tulis lah. Okay, ini jadi 3. Tukar tempat. Okay, tukar tempat. Perlu tukar tanda tak? Dia belajar? Tukar No. tempat. Tak. Tukar tempat dengan tukar tanda ke tak? Tukar tempat saja. Tukar tempat saja. Yang sebelah lagi satu, Tukar Tukar tanda. tanda. tukar tanda. Okay, tukar tanda. So negative 2, ini warna biru pula. Ni negative 2, dia akan jadi apa? Positive 2. Okay. Alright. So yang bawah tu kosong lah. Dia tak ada apa, dia tak ada jadi apa-apa lah sebab dia kosong kan. Dia tetap, dia maintain kosong lah. Bermakna answer kita nanti dia jadi X. Ni positif. Ni kan positif. Allah. This one positif, dia akan jadi plus 2 lah. Bawah tu over 3. So ini inverse F. Dapat sama macam saya tak inverse F? Saya dapat sama. Sama ini juga. kalau, ini kalau pakai kaedah cepat. Okay. Okay, kita try yang G. Ni G kan? Okay, kalau kita buat kotak. Okay. Kita ada dekat sebelah ni X. Bawah ni dia 0X lah sebab bawah tak ada X kan. Okay, ini negative 3, ini 1. Dia sebenarnya function ni Gx is X minus 3 ni sebenarnya adalah X minus 3 over 0X plus 1. Dia sebenarnya macam tu. Tapi kita tak tulis lah. Sebab kalau kita faham benda ni X minus 3 dia sebenarnya bawah tu ada over 1. Okay, dia ada over 1. Tapi kita tak tulis 1 tu kan. Okay, that's why yang bawah ni, this one, dia jadi macam ni. Okay. Okay. So sekarang, Allahu Akbar. Nak tajam. Okay, bila inverse, okay, bila inverse, senang je. Ingat X tu dia tetap ada kat situ. Dia tak pergi mana-mana. Alright, yang bawah ni sebab dia kosong, dia remain sama je lah. Tak jadi apa-apa lah. Okay. So pertama yang sebelah sini kita tukar tempat kan. Kita tukar tempat. So dia tak jadi apa-apa lah. Dia still 1 dekat sini. Kan dia tukar tempat sebab yang ni pun 1 juga. Bawah ni tetap jadi 1. Tukar tempat je, dia tak payah tukar tanda. Yang sini kena tukar apa? Tukar yang sebelah sini. Sebelah tu dia kena tukar dia punya apa? Sign. Dia punya sign kena tukar, so dia akan jadilah negative 3 dia jadi positive 3. Okay, yang bawah ni tetap sama, tak jadi apa-apa sebab dia 0. Bermakna answer kita adalah X plus 3. So inverse G adalah X plus 3. Dapat tak X plus 3? Sama tak? Dapat, teacher. Dapat, teacher. So boleh buat je kaedah cepat. Okay. Kalau kata saya bagi contoh lain lah. Okay, kita try satu. Yang fraction punya. Contoh. Katakanlah contoh. Maknanya kalau kamu susun dia 8 4x minus 5 7x ini 8. Kalau inverse, kalau nak cepat okay, ingat X tu tetap dia tak pergi mana-mana. Okay,
Yang tukar hanyalah, okey, yang sebelah ni dia tukar tempat. Satu turun bawah, satu lagi naik atas. Bermakna sini jadi 8, sini jadi 4. Okey? Okey. Yang sebelah sini dia tukar tanda. So negative 5 jadi 5, yang ni jadi negative 7. Maknanya inverse F kita adalah 8x plus 5 negative 7x plus 4. Okey. Boleh buktikan guna kaedah biasa. Okey. Sekejap lagi kamu cuba buat. Patutnya dapat jawapan ni ya. Okey. Kaedah cepat. Okey, next. B. Question B dia tanya. What is the relation between FG inverse and G inverse F inverse? Just justify your answer. Okey, maknanya kita kena cari dulu dia punya, sebab dia 3 markah, nampak? Bermakna kamu kena cari FG inverse, G inverse, F inverse. Kena cari ya. Okey, so kita carilah. Okey. B ya. Kita cari FG inverse. FG inverse. So FG tak ada, bermakna kena cari dulu. FG tak ada bagi kan? So kita kena carilah. So macam saya kata, ingat saya pesan, saya kata start daripada belakang. Okay. Function ni dia bukan susah sebenarnya. Dia cuma masuk dan masuk. G apa benda tadi? G x minus 3. Kita cari FG dulu. Kita cari FG dulu. So kita kena cari FG terlebih dahulu. Lepas tu baru kita inversekan dia. Okay. So x minus 3 kena masuk dalam mana? Dalam F. Okay. F tadi adalah apa? F tadi adalah ini. F adalah apa tadi? 3x minus 2. Maknanya sekarang, okay, benda ni kena masuk dalam F kan. So x ni kita ganti dengan apa? X minus 3. So dia jadi 3. Okay, x ni sekarang adalah benda ni. So buka bracket. Okay, x minus 3 minus 2. So dapat 3x minus 9 minus 2. 3x minus 11. Okay, betul ke 3x minus 11? FG. Itu FG ya. Okay, belum habis sebab dia kena inversekan dia. Okay, inverse bagi FG adalah apa? Okay, kamu kena cari inverse dia. So samalah, buat proses yang sama. Boleh buat macam saya kata tadi, 3x minus 11. Teacher. No teacher. Kenapa? Salah ke? No, the teacher correct. I takut saya yang silap tambah ke tolak ke apa ke, tak ada Okay, ini 3x, ini 0x, ini negative 11, ini 1. So bila inverse, okay, bila inverse, dia jadi sini, ni x remain, ini jadi 1 dekat depan, ini jadi 3. Negatif dia jadi positive 11, bawah still 0x kan. So dia jadi x plus 11 over 3. Dapat tak orang lain untuk FG inverse? Dapat cikgu. Dapat ni kan? Betul? Okay, next kita kena cari, the next one adalah apa lagi satu tu? FG, sebab dia tanya ini kan tadi. G inverse, F inverse. Kita kena cari G inverse, F inverse. Composite G inverse, F inverse. G inverse, F inverse kan? Okay. So kita carilah G inverse, F inverse. Macam biasa, ingat mula dari belakang, apa itu F inverse? F inverse tadi kita dapat apa? Ni x plus 2 over 3 ni. X plus 2 over 3. Okay, masuk dalam G inverse. Mana G inverse? G inverse adalah ini. Mana tadi G inverse kita? Saya tulis. X plus 3. Sekejap, saya tulis kat mana tadi? Tak nampak dah. Mana dia? Saya tak tulis ke? The red color teacher. Red colour. Mana red colour? Red color. Pink, bawah coklat. Ni. Tak nampak, sorry. Ni. G inverse. Kan?
So bermaksud benda Allah ni kena masuk dalam ni sebagai X lah. So dia jadi X plus 2 over 3 plus 3. Okay, this one kalau kita simplify, ingat benda ni tembak je. Tembak. Bila tembak, dia jadi X plus 2 plus 9 over 3. Dia jadi X plus 11 over 3. Dia suruh justify. So, kamu tengok result tadi. Okay. Kita nampak kita punya inverse bagi FG, composite FG adalah ini. Okay. Lepas tu kita dah cari tadi G inverse, F inverse. Kita dapat yang sama kan. Dia suruh justify. So, you boleh kata FG inverse result dia sama dengan G inverse F inverse. Itulah dia suruh justify, itulah jawapan you. Boleh? Boleh ke? Boleh teacher. Boleh, Ini tadi teacher. working untuk cari G inverse F inverse. Dan ini adalah working untuk cari FG inverse tadi. Okay, nak cari FG inverse kena dapatkan dulu FG. Nak dapat FG, ni working dia tadi. Ni working dia tadi. Okay, lepas tu justify, kamu tengok result dia. The same, so letak tanda ikusan. Okay, last. Mana ni? Soalan ni kat sini. Sorry. Okay, dia kata using the same axis. Sketch. Y equals fx. Oh, dia suruh lukis graph F dan dia punya inverse F. Hence, state the relationship between the two graph. Kalau tak tengok, kalau tak buat lagi pun kita dah tahu. Of course dia akan jadi, kamu kena ingat dia reflection je benda ni. Reflection saja. Okay, pertama kita tengok dulu Y equals fx tu apa benda functionnya. Okay, function fx tadi adalah diberi given sebagai apa tadi? Fx 3x minus 2. Okay. Inverse f tadi kita dapat apa tadi? X plus 2 over 3. X plus 2 over 3. Dia suruh lukis benda ni in a Cartesian plane. Maknanya same, using same axis. So ini yang soalan kedua, soalan B ke? Soalan C, sorry. Question C. Question C. So you lukis je ini. Function normal function tu you lukis saja. Nak lukis senang je, you tengok dia punya y-intercept dia negative 2. Okay, and then dia positive gradient. Kamu boleh buat, kalau nak ganti titik pun boleh, tak nak pun boleh sebab dia cuma suruh sketch. Okay, tak apalah kita gantilah satu titik. Okay, kamu gantilah apa-apa nilai X. Ada range tak dia bagi? Dia tak ada bagi range kan? No range teacher. Dia tak ada kata, dia cuma cakap kat situ sketch sayang. Nampak ni? Mana tadi? Sketch. Ni. Okay, dia cakap sketch bermakna tak payah label pun boleh. Tapi nak label pun boleh, tak nak label pun boleh tapi kena logik lah. Macam itulah. Okay, so macam ni. So C dia negative 2, y-intercept dia negative 2 ni. Okay, kita dah tahu y-intercept dia negative 2. Okay, so kita lukis je. Ni kosong kan. Katakan negatif 2 kat sini. 2, 4. Okay, 2. Tak nak buat benda ni pun tak apa. Okay, tapi sebab kita nak buat tu biar logik sikit, so kita buat lah. Kamu kena guna ruler lah, saya tak guna ruler. Okay, katakanlah you ganti, cari dia punya x-intercept. Okay, x-intercept bermakna kamu cari je, ini y-intercept. Negatif 2. Okay, x-intercept fx0 kan. 3x minus 2 equals 0, you dapat 2 over 3. 2 over 3 bermakna dia 1 point something ke? 2 over 3? 0 point something kan?
Lebih kurang lah. 0.6 teacher. 0.67 lebih kurang. Kalau 1 kat sini lebih kurang kat sini. Lebih kurang kat sini. Ini dia punya y-intercept dia tadi -2. Untuk graf ni ya. Sebab dia cuma kata sketch tau. Tak perlu banyak titik. 2 cukup dah. Okey, kamu pun ambil ruler, kamu join. Allah. Okey, saya ambil ruler, saya pun join. Allahu Akbar. Sengit lah. Ambil lah ruler. Sengit. Tak padam ni tak. Okay, kamu join. Tu. Okay, lepas tu kamu lukis line y equal x. Sebab dia sebenarnya nanti ini adalah graf y equals fx. Okay. Okay, ini adalah graf. Yang merah tu adalah, saya guna warna merah jugalah label. Y equals fx. Okay. So lepas tu kamu lukis line y equal x. Y equal x maknanya kalau x kosong, y kosong. X2, Y2, X4, Y4. Nampak? Ini line Y equal X. Saya guna warna hijau. Okay. Ini adalah line Y equal X. So inverse, graph inverse, guna warna biru. Graph F inverse adalah sebenarnya reflection of this graph. Reflection dia sebenarnya reflection je. Okay, so maknanya titik tu sekarang, okay, di sini dia akan pergi kat sini lah. Point ni, dia pergi situ. Kamu tak payahlah buat macam saya terpaksa buat arrow tu sebab saya tak boleh tunjuk dengan tangan. Kan, kalau dekat whiteboard bolehlah saya tunjuk daripada sini, gerak pergi situ. Saya terpaksa conteng, kamu tak perlulah conteng. Okay, saya undo balik. Dia reflect sayang, reflect. Tahu, reflect je, tak ada apa pun. Okay, yang ni dia pergi sini. Okay, alright. Maknanya kalau yang ni lebih kurang dekat sini ya. Agak-agak je lah kat situ. Dia reflect sayang. Alright, dia reflect in the line y equal x. So ambil lah pembaris lagi sekali, join. Macam tu lah, lebih kurang. Sketching je ya, bukannya drawing. So saya punya tak kena pula. Agak-agak je kan. Kat sini lah lebih kurang. Yang ni tadi ni dia pergi sana, reflect dia pergi sana. Lagi sekali saya ulang. Okay, this one, this point, dia reflect dia pergi sini. Yang ni tadi dia reflect dia pergi sini. Yang ni tadi dia reflect dia pergi situ. Dia pantulan tau. Dia benda ni adalah reflection. Inverse, graph inverse dia reflection kepada graph normal. So graph ni graph normal. Okay, ini graph inverse. Dia reflection je. Okay, yang biru tu reflection kepada graph yang merah tu. Yang merah tu normal graph, function biasa. Yang biru tu inverse punya graph. Sekejap, label warna biru. Y equals inverse F. Boleh ke? Boleh? Boleh cikgu. Boleh teacher. Tak, dia macam ni. Nanti kalau keluar kan, kalau dia suruh lukis, kamu ingat je. F dengan inverse F, graph inverse F ni adalah reflection kepada graph F. Macam tu. Ingat yang tu. Dia cuma ubah titik je. That's why kalau soalan keluar kan, contohlah. Ada setengah soalan kebat lah, bukan kebat mana pun. Sebenarnya dia nak kamu faham konsep je. Kadang-kadang dia letak kat sini titik. Logik sikit lah. Nak bubuh biar logik sikit kan. Katakanlah X2. 37. Okay. Katakan point ni 37. Lepas tu nanti dia tanya, what is the coordinate? Here. Dia letak AB. Kamu rasa-rasa apa jawapan AB kamu? Ini lakaran je.
Okay, apa point AB? Kalau kat sini 37, y equals fx. On the line y equals fx, the point is 37. So kalau atas graf inverse f, apa point AB? Dia jadi apa? Macam ni macam tak logik pula. Bukanlah, maksud saya tu, sekejap saya buat bagi cantik sikit. Ambil dulu lah baru nampak. Patutnya dia dekat situ. Reflection kan? Kat sini lah. So kalau kat situ, dia pergi kat sini. Straight, dia kena straight tegak 90 darjah. Ni saya kata, saya tak kata benda ni, maksud saya tu saya just tanya dia lah, bukanlah untuk graf ni. Kalau dia tanya point AB tu apa, agak-agak apa jawapan you? Daripada sini pergi sini. Dia jadi apa? Dia terbalik je lah, dia jadi 7-3. Walaupun ni tak logik lah, ni sebab bukan untuk graf ni. Okay. So dia jadi kalau ni 37, inverse graph tu dia jadi 7-3. Dia terbalik je. Sebab dia reflect. Okay, dia reflect. Dia tukar tempat sahaja. Boleh ke? Boleh ke tu? Boleh teacher. Okay. Sebab tu kalau kita lukis betul-betul kita boleh nampak lah. I mean kalau kita guna graph paper, kita cuba buat atas graph paper, kita akan nampak daripada 37 dia jadi 7-3. Kalau katakan 1-2 dia jadi apa? 2-1. Kalau ini F, ini inverse F. Tapi ni 1-2 logik ke? 3 kali 1, 3, 3 tolak 2, 1. 2, 3, 6. 2, 4 lah. Ni jadi 4 dulu. Kita balik. Okay, ni graf F, ini inverse F. Okay, ada lagi tak nak tanya? Yang ni tadi dah screenshot ke belum? Belum ya? Saya screenshot tak? Ada lagi tak? Kamu sebenarnya dah buat sampai mana yang ada dalam grup ni? Yang ada dalam grup ni, yang join ni. Sampai topik apa? Ikut lah ni. Sepatutnya hari ni bincang quadratic function, tapi saya sebenarnya lebih kepada kamu nak tanya apa, kamu tanyalah. Tapi pastikan kamu buatlah ikut flow ni. Function, lepas function, quadratic function. Lepas tu sebenarnya benda ni saya dah bagi lama dah. Okay. Kepada yang bukan daripada, yang bukan red zone, yellow zone tu, green. Yang green tu saya bagi kan modul ni, kecuali yang blue zone je tak dapat kot, kalau tak silap saya. Ke saya tak bagi yang green? Dapat teacher. Dapat? Kalau yang ada yang masuk ni blue zone, kamu buatlah raya negeri. Yang saya bagi tu ada 3 negeri kan, lagi 2 nanti dapat kemudian. Kalau kata saya pun tak tahulah sebab kita cuma ada, kalau ikut kiraan di sini 14 minggu je lagi ada. Okay, 14 minggu sahaja. Itu pun tolak dengan minggu ujian lisan, minggu ujian lisan BMBI. Lepas tu masa minggu yang ke-13 ni ada amali tau. Ada ujian amali tapi 1 hari je. Okay. Jadi sebenarnya kamu kena usaha lebih sendiri. Sebab tu saya nak kamu buat latihan tak tahu tanya. Tapi kena fokus lah. Saya kata janganlah nak pergi buat yang biar kita tu berfokus lah. Dia kena buat latihan berfokus. Dia tak boleh main buat semua tanpa arah dan tujuan. Okay. Sebab macam tak ada dalam ni. Kan saya tak masukkan tu. Sebenarnya topik yang saya masukkan di sini adalah topik-topik yang memang dia akan tanya. Function, quadratic function, system of equation, surd law, linear law, trigo, integration, probability distribution, solution of triangle, index number. Lagi satu progression.
Yang lain-lain tu maknanya dia cuma pilihan, soalan pilihan. Soalan wajib tu cubalah bagi boleh buat. Okey, ikutlah. Cubalah yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih. Yang join ni kira baguslah. Okey, yang tak join tu saya tak tahu lah. Saya sebenarnya nak yang merah-merah tu join. Tapi saya hanya boleh berharap. Join tu maksud saya dah buat dan tanya. Kalau tak buat pun at least dengar lah, tapi tak masuk. Saya pun tak tahulah, tak baca ke apa ke, atau mungkin tak rasa penting ke apa, saya pun tak tahu. Okay, saya pun dah masukkan rasanya senarai nama siapa yang ada dekat red zone, yellow zone ni. Ni kalau 5M, kalau 5Z, tu. Angel tak ada ke? Angel yang sibuk nak kelas sangat tapi tak ada pula hari ni. Okey. Dah ke? Ada lagi dah nak tanya? Yang? Ada lagi tak? Tak ada cikgu. Melaka paper 1. Okey, kalau tak ada, siapa yang tak ada tu tak apalah kalau nak left. Darmini tanya Melaka paper 1. Darmini, next time kan kamu list dekat saya page mana apa semua, tapi tak apalah bagi tahu Melaka paper 1 tu banyak. Nombor mana? Kat mana satu? Page mana? Darmini, page mana? Page sekejap saya tengok dulu. So that one yesterday we already did. Oh, yesterday dah buat semalam. Yes. Okey, tak apa. Page 6 sekejap Melaka. Yang ni kot. Darmini. Darmini nak tanya A ke B? Darmini. Cikgu dia nak tanya B. B. Oh, yang ni. Okey, kejap. Saya kena ni dulu. Yang ni dah buat semalam. Yang Kaisa tanya semalam Kaisa? Yes, teacher. Tak apalah. B. Okey, Darmini tengok B. Okey, bila jumpa soalan panjang, jangan susah hati. Okey, dia yang penting adalah bila kita sebut function, dia mesti ada subjek. Subjek dia tu function apalah? Function F ke, G ke, dalam kes ni function F. Okey, lepas tu dia mesti ada objek. Benda kat dalam ni. Kamu kena tahu what is the. Allah. X tu mewakili apa? Kamu kena tahu. Okay, so that's why you kena baca tu. Okay, bacalah. Jangan malas membaca, dia kena rajin membaca. Sebenarnya kalau soalan panjang-panjang ni sebenarnya dia tak susah. Tapi ramai pelajar kata susah sebab dia kena membaca, kena fahamkan apa dia kata. Itu je sebabnya dia kata susah. Sebenarnya senang. Tengok Mr. Kamil 40 has been doing exercise activities every morning. Given that Mr. Kamil's heart rate is this. Maknanya sekarang, function F ni sebenarnya adalah mewakili heart rate. Apa heart rate? Degupan jantung. Laju degupan jantung. Macam mana nak dapatkan heart rate? Kamu kena cari, nak dapatkan tu kamu kena guna expression ini. Tapi sebelum tu kena tahu dulu what is X. Okay, where dia bagi tahu where X is the age, his age. Umur dia. X tu adalah age. Maknanya kalau kita nak dapatkan heart rate, kita kena tahu dulu umur orang tu. Kalau kita tak tahu umur orang tu, kita tak boleh dapat dia punya heart rate. Nak dapat heart rate, kita pakai expression ini. Do you understand? Okay, B1. Determine the inverse of this function. So, inverse macam biasa. Okay, markah dia cuma 2 sayang. Bila dia 2 markah, tak perlu buat jalan kerja. Sebab dia markah ni 1, ni 1. Bila 1 markah maknanya no need, tak perlu tunjuk jalan kerja. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Tapi tadi saya pun dah ajar teknik nak buat bagi cepat. Sebelum tu tolong saya kejap. Expand benda ni. 0.85 times 220 berapa?
Tanya. 187 teacher. 187 187. minus 0.85x. Okey, ini kalau kita susun, dia kena susun macam ni lah. Kalau kata nak buat kaedah yang saya tunjuk tadi. Sekejap, Adam sekejap. Okey. Oh, ini guna kaedah, ni sekejap. Disebabkan dah buat semalam, saya tunjuk. Ini kalau guna method let the function by, okay, and then jadikan x sebagai subjek, dapatlah ini. Okay, katakanlah you kata teacher, I nak buat kaedah cepat. Okay, you nak buat kaedah cepat, silakan. Kejap, I nak transfer benda ni ke sana sekejap. Jalan pula dah. Okay. So kalau nak buat kaedah cepat, okay, you buat table lah macam ni. Ni negatif 0.85x. Sini 187. Sini 0x. Sini 1 lah. Kalau tak ada apa-apa kat bawah tu dia mesti 0x and then ada 1. Okay, bila jadi inverse, tukar jadi inverse, dia tukar apa? Dia tukar tempat. Okay, x tu remain dekat situ. Okay, maknanya 1 ni dia pergi sini. Negatif 0.85 duduk kat bawah. Okay, lepas tu ni positif 187 dia jadi tukar tanda lah. Tukar tanda, yang ni still 0x. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi x minus 187 over negatif 0.85. Tapi tak cantik. Bila tak cantik, kenapa tak cantik? Sebab ada negatif kat bawah. Okay, bila ada negatif kat bawah, you buat apa? You keluarkan negatif sign dekat atas tu. Ni positif, dia jadi negatif x. Negatif positif. Yang ni plus. Negatif 0.85. So yang negatif-negatif ni boleh apa? Cancel. So dia jadi 187 minus x over 0.85. This is inverse of f. Ingat tak jawapan semalam? Ni semalam punya. Okay, ini saya semalam tunjuk guna kaedah biasalah. Let the function by and then make x as your subject. Okay, boleh dan ini? Okay, teacher. Okay, second, determine, nampak tak dia tanya apa? Determine heart rate. Dia tanya estimated heart rate. Maknanya, kamu kan dah tahu dah. Kalau nak heart rate tu diwakili oleh function apa? F tadi. Di mana this is function F. So maknanya, okay, bila kamu nak cari heart rate, okay, kamu kena guna function ni ya. This function represent heart rate. Di mana diwakili oleh fx tadi. Function f. Okay. Tapi sebelum nak dapatkan heart rate, kena dapatkan dulu x. X tadi benda apa? Dia punya umur. Okay. Umur siapa? Umur Encik Kamil. Umur dia tadi berapa? 40 kan? Gantilah x sebagai 40. Dia tak susah pun sebenarnya. Okey, tolak. Okey, dapat jawapan apa? Tekan kejap. 153. 153. So heart rate untuk Mr. Kamil 153. Umur dia berapa tadi? 40. So sebenarnya kamu tak boleh buat sebab kamu tak faham fx tu mewakili apa, x tu benda apa. Bukan tak faham, you tak mana nak cakap? You kenalah tengok bila dia keluar jenis ayat-ayat ni kan, dia dalam mathematics ni sayang, tak kisahlah maths ke maths ke, simbol-simbol tu apa maksud dia. Dalam kes ni fx tu apa? Fx tu sebenarnya adalah heart rate. So nak dapatkan heart rate, okay, kamu kena pakai fx function. What is fx function? This is fx function. But before you get your answer, you kena tahu dululah what is the values of x. X ni apa? What is the value of x? X tadi umur dia. Nak dapat heart rate, kena tahu dulu umur orang tu. Berapa umur dia. Boleh? Boleh tak? Boleh? Okay, teacher. Okay, ada lagi tak?
Ada lagi tak? Okay. Function dah habis ke semua orang buat? Yang masuk ni lah, yang tak masuk tu saya harap mereka buat lah ya. Tak tahulah saya. Kamu ada group WhatsApp kelas ke? Ada cikgu. Boleh tak forwardkan benda ni, takut mereka tak baca Telegram. Forwardkan apa mesej saya ni, copy paste. Ni yang ni. Syahira tolong buat boleh tak Syahira? Syahira masukkan yang ni Syahira. Sekejap. Saya tunjuk yang mana. Masukkan yang ni. Ini yang start from tomorrow degede ni. Lepas tu dengan jadual ni. Allah. Okay, dengan teacher. jadual. Masuk dua benda tu supaya mereka baca. Maybe tak baca ke apa. Saya tak tahulah. Okay, sebab cuti kan. Saya pun tak bagi tahu exactly bila kan. Maybe ada yang balik kampung dan sebagainya. Saya tak kisah ya. Tak masuk GM. Yang penting tu, nampak tak saya tulis kat situ. Ni copy ni nah. Nanti copy semua ni. Wajib buat latihan untuk semua student. Tidak wajib GM. Tapi kalau boleh tu, masuklah untuk mendengar. Walaupun mungkin dia rasa tak tak bagus ke apa ke. Yang penting adalah ada cubaan buat. Okay, ada cubaan nak tolong diri sendiri. Okay, ada lagi tak? Untuk saya function dah tak ada. Kuadratik ada sikit. Kuadratik sangka apa? Orang lain macam mana? Yang masuk ni. Cert okey. Cert belum sampai Hari ni kalau ikutkan dekat kuadratik lah. Tak apa. Function ada lagi tak nak tanya? Kalau tak ada, esok kita buat kuadratik. Dia saya bagi ni suruh buat. Buat lepas tu tak tahu tanya. Tak semestinya kamu, mungkinlah kamu tak boleh nak siapkan dalam satu hari kan. Tapi sekurang-kurangnya ada buat. Cuba buat bagi habis sebelum naik sekolah. Sepatutnya 9 hari bulan, 10 hari bulan tu kita dah pergi Terigu dah. Dah sampai Terigu lah. Saya tak tahu lah. Tolonglah diri sendiri. Yang masuk ni okey lah. Yang cakap banyak-banyak tu tak guna juga. Yang tak okey tu tak masuk juga. Tak tahulah, harap buat lah. Tu je lah. Okey. Kalau tak ada masalah, boleh keluar, boleh left. Syahira, kuadratik tu yang mana? Model Sarawak set 3, page 4. Page 4. Ni ke? Ni Teacher. Okey, yang mana? Untuk nombor 2. Dia ada ABC kan? Yang satu. ABC tu yang mana satu? Semua tu? A tu pun saya tak boleh baca. A pun tak boleh buat. Okey. Page 4 kan? Tadi page apa? Page 4. Okey. Okey, sekejap saya baca sekejap. Allah. Dah. Page 9 dah. Sat. Completing the square. Okey lah. Kita buat sekejap boleh ke? Sekejap kita buat. Boleh. Kita buat aircon. Okay, completing the square. Benda apa ni? Tahu benda ni. Kena tahu. Dia macam favorite question pula completing the square ni ya.
Okay, depan ni kita nak tahu dia maksimum minimum. Positif dia minimum, negatif dia maksimum. Dalam bracket ni, okay, kita nak tahu dia punya x coordinate ataupun axis of symmetry of the maximum or minimum point. Okay, so katakanlah dekat sini. So cara nak dapatkan dia, kita bagi jadi sama dengan kosong. Kita dapatlah. Saya tak naklah guna AB ni, kamu pening. Saya bagi satu contoh lah. Katakanlah ini. Macam tu. So dalam kes ni, A kita positif. So bila positif, dia smile. Okay. Positif. Smile lah. Negatif set. So benda dalam bracket ni, dia punya x coordinate untuk minimum point dia. So maknanya kalau ada line axis of symmetry, okay, equation axis of symmetry adalah x equal -7. Dia punya x coordinate of the minimum point -7, and then dia punya y dia ambil yang mana? Yang belakang ni. Y dia. Yang juga mewakili minimum value. Itu dulu kena ada dalam otak. Benda ni kena ingat. Okay, alright. So axis of symmetry yang tengah-tengah tu. Kalau nak dapat, biasanya kita tambah dua value x dan kita bahagi 2 je. Kita dapat lah. Okay. Okay, so dalam kes ni, dia kata maximum value of 21. Okay, pertama. Kita salin function tu dulu. Ini kan function dia. Sekejap. N plus nx minus 3x has a maximum value of 21 when x is -2. When x is -2. Okay. Lepas tu dia cakap yang ini memang tak boleh nak guna kaedah yang x equal -b/2a tu. Kan saya suruh guna yang ni lagi satu. Kalau dia satu markah je dan dia tak cakap apa-apa, boleh guna ini untuk cari x coordinate of the maximum or minimum point. Tapi di sini dia dah bagi tahu by using this method, completing the square method, find the value of m and n, markah dia 4. Bermakna tak boleh skip step ni. Completing the square kena buat. Tak buat, kosong markah. So bila kamu nak buat, pertama arrange dulu. Okay, sekejap. Okay, so first you arrange dulu in the form of ax squared plus bx plus c. Arrange. Okay, langkah pertama bila buat completing the square, okay, nombor negatif, benda-benda yang kat depan ni kena keluarkan dia. Keluar negatif 3 itulah. Dengan tanda-tanda tu keluar. Lepas tu buka bracket. Buka bracket. Okay, so lepas tu kamu factorize. Sebenarnya kamu nak buat proses factorization. Tapi hari tu saya pun dah ajar. Kata kalau kamu ada masalah algebra. Okay, ini function dia. Kamu buat apa? Kamu bahagi je -3. Semua ni bahagi -3. Maknanya result dia tu benda yang dekat dalam bracket ni lah. Okay. So kalau kamu ada masalah algebra, kamu kena buat macam saya buat ni. So ini cancel tinggal x squared. Maknanya x squared lah. Okay. Yang ini dia jadi -n over 3x. Kan? So -n over 3x. Yang ini jadi -m over 3. So -m over 3. Close bracket. Benda ni, result dia ni duduk kat dalam ni. After you bahagi dengan apa? Dengan -3 tadi. Okay.
Kalau kata ada masalah algebra, kena buat macam ni. Kalau tak ada masalah algebra, straight je lah, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya, saya faham kamu banyak kaedah. Ada 2 kaedah sebenarnya nak buat computing the square. Bukan 2 lah, 3 sebenarnya. Tapi kalau saya, memang saya pakai yang ni je lah. Buat markah sama je ya. Saya suka macam ni. Saya memang suka macam ni. Buka bracket square. Completing the square. Nama pun completing the square. Okay. So apa yang pertama kamu buat? Okay. You ada variable apa, you tulis. Okay. Lepas tu operasi apa kat situ, minus lah dia. Kalau dia plus lah dia. Lepas tu kamu ambil benda ni coefficient of x tu negative n/3 kan. Kamu kena bahagi 2. Kena divide by 2. Dia formula dia tambah b/2 minus b/2 lagi satu kaedah tu. Okey, kamu bahagi 2. Kalau kata kamu ada masalah algebra, kamu kenalah buat macam saya ni, sebenarnya dia over 1. Kalau ada masalah algebra, kenalah buat macam saya ni, 1 by 1, negative n/6 dia jadi. Tapi negatif ni tak payah nak tulis dah. Tak payah tulis. Kenapa? Okey, sebab ni dah ada dah. Tak payahlah. Nanti jadi positif lah pula. Tak payah. Okey. Okey, dia jadi n/6. Dia jadi n/6. Tulislah n/6 kat sini. Lepas tu dia kamu square kan dia. Nampak dia square kan? Kamu square kan dia. Tak payahlah buat arrow tu. Ni cuma cara nak ingat. Daripada sini kena square kan. Bila square dia jadi n/36. N squared over 36. Kan? Okay, dia jadi n squared over 36. Okay, terus tulis. Okay, ada setengah cikgu dia buka bracket, dia square dulu. Bukan apa, takut lupa letak negatif, salah juga. Okay, setengah orang, setengah cikgu dia ajar macam ni. Tak payah setengah-setengah cikgu lah, malas lah saya nak tunjuk cikgu yang cerita. Saya pun cerita lah ya. Okay, lepas tu dah habis, tak habis lagi. Kenapa tak habis? Nampak tak? Kita belum tulis. Allah. Yang belakang ni belum. Salin lah. Saya tahu kamu tak boleh buat ni maybe sebab fraction kot. Betul ke Syairah? Teacher. Tak apa. Raya memang lah. Okay, lepas tu solve yang belakang ni dulu tau. Solve yang belakang tu dulu. Okay, solve yang belakang tu dia akan jadi macam gini. Okay, disebabkan nampak gayanya tak boleh nak solve. Sebab dia dalam bentuk NM, biar je lah. Kalau macam tu, kalau kita nak biarkan saja, apa kata kita terus saja expand. Kita darab, pertama bracket ni, kita darab dengan 3, negatif 3 yang kat luar tu. So dia jadi macam ni. Okay. Okay, next yang biru ni, term yang biru ni, kita darab dengan negatif 3, satu-satu. Okay, so jadi negatif 3 times negatif n squared over 36. 36 bahagi 3, 12 kan? Dia jadi n squared over 12. 12 kali 3, 26. So dia jadi positif n squared over 12. Next negatif 3 times dengan yang belakang ni. Satu-satu kamu darab. Darab dengan negatif m over 3. Cancel dia jadi positif m je kan? Tengok sama tapi careless. Dapatlah macam tu. Okay, lepas tu dia ada bagi tahu tadi kan. Kita pun dah faham kan. Kita dah faham ni tadi dah. Kan sebab tu saya kata kena faham apa maksud setiap satu ni. Benda dalam bracket tu adalah value x. Betul tak? Jadi kita dah tahu. Oh teacher, x is actually n over 6 teacher. Where actually x is negative 2. Ni tadi dia dah bagi. Ni. So n over 6 equals negative 2. N jadi negative 12. Apa jawapan lah? Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh teacher. Okay, yang belakang ni, deg-deg ni adalah apa? Ni maksimum kan? Maknanya yang belakang tu adalah maximum value.
So maximum value adalah ini. Di mana telah diberikan. Nampak tak dia bagi tadi? Is 21. So maximum value is 21. Is 21. Di mana N tadi kita dah dapat negative 12. Apa lagi? Ambil je lah calculator. Tekan je. 21. 144 bahagi 12. 12 kan? 21 tolak 12. 9 lah. Ya. Betul? Teacher. Boleh. Okay. Ini apa tadi? Negeri mana nak tulis tak? Baca apa dia tadi? Negeri apa? Sarawak set 3 paper 2. Okay. Kita stop kat sini lah. Dah lama sangat ni. Dah lama sangat pun restless. Kan? Sekejap saya stop. Okay, terima kasih yang join hari